Hai, Assalamualaikum. So untuk hari ni saya nak share a few artikel yang berkaitan dengan isu semasa. Okay, apa yang menarik minat saya adalah artikel yang berikutnya. Sekejap saya share. Okay, ini. Pelajar yang dibuli sehingga trauma tuntut saman sebanyak 2 juta. Okay, kalau kita baca ni, pelajar tu saya rasa pada mulanya ibu bapa tidak berniat lah hingga ke tahap ini. Tapi memandangkan beri kesan nampak yang agak kritikal pada anak mereka, jadi mereka bertindak untuk mengambil tindakan. Okey, bukan berkaitan dengan amau yang dituntut tapi berkaitan dengan masa depan anak beliau dan juga agar tidak berlaku lagi pada pelajar-pelajar yang lain, kerana saya percaya kes buli di Malaysia ni diambil ringan. Sebab selalunya kalau kes buli ni paling kurang pun selalunya macam memang pihak ibu bapa gagal untuk menuntut hak macam tu. Sebab yelah nak lawan dengan kerajaan agak sukar, tapi pada saya ini bukanlah salah sebelah pihak sahaja. Kalau kita lihat, kita akan anggap macam pihak sekolah tidak bertanggungjawab, tidak mengambil tindakan, tidak begitu alert dengan situasi macam ni. Tapi pada saya dua-dua harus memainkan peranan. Okay? Kalau kita tengok ini kesan kepada bangsa agak kritikal dari sudut psikologi, dari sudut fizikal dia terpaksa menerima rawatan di hospital. Ditampar dengan tapak tangan berdakwa diramas, tudung ditarik. Jadi mereka bertindak untuk pindah sekolah tapi still trauma kan. Jadi bukanlah perkara yang mudah. Okay, jadi dia memberi kesan jangka panjang dan juga memberi kesan pada pendidikan pelajar tersebut. Okay. Ini bukan kali pertama yang berlaku kerana pernah mendapat pampasan lebih 600 K kerana menjadi mangsa buli. Okay, maksudnya perkara ini pernah berlaku tapi pampasan dibayar, tapi untuk bangsa sekarang tak ada apa-apa lagi tak ada maklumat yang diberikan kepada kita sebagai rakyat, sebagai ibu bapa yang menggunakan khidmat kerajaan ni, pergi ke sekolah kerajaan semua tu, kita tak ada apa-apa maklumat tentang kaedah yang sekolah lakukan untuk mengelak atau mengurangkan kes buli. Okay, mungkin ada there's been a step taken to improve ataupun to avoid to improve their system at school, ataupun mungkin ada kaedah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan atau mengurangkan kes buli. Tetapi pada saya adalah lebih baik jika kaedah-kaedah tersebut ataupun cara dan juga nasihat-nasihat yang dilakukan itu perlu diwar-warkan, dipublikkan supaya next generation tu dia akan lebih yakin untuk ke sekolah kerajaan. Okay. Balik kepada kes ini, saya rasa macam kes buli ni pada saya berlaku pada student itu bukan pertama kali student tersebut mengalami kes buli ni. Tapi mungkin tidak diberitahu ataupun kurangnya perbincangan macam tu. Sebab kes buli ni dia take time kan. Untuk jadi teruk ni mungkin take time, tak adalah sekali berlaku je. Sebetulnya bila ada ciri-ciri kes buli tu pelajar tu perlu mengambil inisiatif untuk berkongsi ataupun memberitahu. Tetapi kalau mungkin ada setengah pelajar dia lebih selesa mendamkan masalah yang dialami, dia tak menyusahkan siapa. Itu memang kadang-kadang kita elak lah, kadang-kadang pelajar tu cara pemikiran lain. Jadi bukan saja pelajar tapi ibu bapa kena alert dengan perubahan anak-anak. Pihak sekolah itu macam perlu lebih sistematik. Macam contohnya pertukaran waktu belajar kan. Kalau pertukaran waktu belajar tu perlu lebih efisien. 5 minit sebelum guru itu keluar,
guru yang next subjek tu kena dah terus masuk ready supaya tak ada masa pelajar itu ada gap di mana mereka bersendirian. Okay. Sebab memang berlaku kat sekolah saya sendiri, gap pertukaran antara cikgu tu di mana mereka mengambil inisiatif untuk bully, untuk lakukan bully secara cepat, uh, secara terus macam tu. Dan bila cikgu masa terus stop. So kat situ dia memberi peluang kepada pelajar itu untuk melakukan kes bully tersebut. Jadi pertukaran masa antara subjek tu amat penting sebenarnya. Cikgu tak boleh ambil enteng. Okay. Memang saya rasa macam saya sebagai cikgu, saya rasa macam kenapa seminit 2 minit pun apa salahnya kau terlewat kan. Kita kadang-kadang mengalami ada nak bawa barang ke, kadang jauh ke macam tu. Tapi sebenarnya benda-benda macam ni lah yang kita nak elak. Okay, kita nak bagi guru tu lebih alert macam tu. Kemudian psikologi dekat proses apa panggil sistem communication dekat sekolah. Okay, guru kena seperti kena lebih alert. Kalau nampak ada berlakunya kes-kes bully tu kena berbincang, kena bawa ke meeting. Terus mention budak itu, terus mention kelas, kena terus direct ke management dan guru, ataupun sebelum pergi ke management kena direct ke guru kelas terlebih dahulu. Guru kelas terlebih dahulu berbincang dengan parent, tanya parent macam mana. Lepas tu kalau perlu bawa ke management. Okay, saya rasa macam benda ni mungkin pihak sekolah dah lakukan, tapi kurang macam mana dia punya proses tu tak dilakukan secara efisien, tidak berjalan. Proses tu dah ada tapi tidak berjalan. Jadi macam mana nak pastikan benda ni berjalan, dia kena ada seseorang ataupun ketua yang mengawasi benda-benda macam ni. Contoh kalau saya tengok kat sekolah swasta memang efisien benda macam ni. Dia akan ada cikgu guru yang seseorang untuk tengok pertukaran masa, cikgu tu dah terus masuk Plastik tu tidak. Alright. dibuang. Lepas tu selepas waktu sekolah juga, ibu bapa kena alert lah anak di mana, anak apa yang nak lakukan, kena selalu bertanya, kena banyak berkomunikasi sebab kat sekolah sahaja memang cikgu tak mampu nak tengok banyak budak. Tak mampu nak tengok like 100% what they're doing, the whole school. Okay, because cikgu ada kerja sendiri, cikgu bertukar-tukar kelas, sometimes they couldn't focus on that particular students. It's hard, it's difficult. So parent tu sendiri kena together dengan cikgu, kena banyakkan komunikasi. Bila dah habis, let's say sekolah tu habis awal, guru kena like, saya rasa perlulah inform pada parent supaya jangan biarkan mereka ada peluang untuk melakukan kes bully ni. Kemudian pihak sekolah harus mengambil tindakan yang lebih keras lah pada pembuli-pembuli ni. Nampak je budak tu ke arah aktiviti buli-buli ni, kena terus mengambil tindakan. Okay. Jadi kena like design ataupun create an organisation yang menguruskan kes-kes macam ni. Sebab zaman buli zaman sekarang tak sama zaman buli zaman dengan dahulu ya. Sebab kadang-kadang bila dibuli dia post secara online, jadi dia memalukan mangsa buli. Dan juga budak-budak zaman sekarang mereka memang apa orang kata, cara dibesarkan tu tidak sama dengan zaman dahulu. Jadi bila dibuli tu dia terus macam dia rasa rendah diri. Ada setengah tu boleh menyebabkan dia bunuh diri. Jadi kita tak nak benda-benda berlaku. Okay. Kalau kita tengok ini artikel yang sama lah ya. Okay. Itu sahaja. Kalau kita tengok kebanyakan kes bully di sekolah-sekolah kerajaan ni macam tak banyak lah, macam itulah, terus senyap macam tu. Ataupun budak tu paling kurang pun budak tu digantung ke apa ke. Sepatutnya lebih perlu diambil tindakan dengan lebih keras. Budak tu mungkin sebelum dia menjadi pembuli tu sendiri kena ada satu program, okey, untuk beri kesedaran. Mungkin bawa dia orang pergi ke penjara, terus dia tak kisahlah, mestilah umur kena mencapai tahap yang sesuai kan.
sekolah menengah kan terus kena ada program yang macam tu. Jangan tunggu dia jadi pembuli baru kita nak hantar. Jangan tunggu ada mangsa yang dibuli baru kita nak hantar. Macam tu. Itu sahajalah pendapat saya untuk artikel pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk projek sekolah. Assalamualaikum.